Sekiranya kata Nabi SAW, salah seorang daripada umat aku diberikan dunia serta isinya, semua dunia ini diberikan kepada salah seorang umat Nabi SAW, bukan dunia kosong serta isi-isinya, kata Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, dia ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابع التابعين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمينا المرحوم تنقر حجي محمد رفاعي بن يعقوب وأمنا سكرية بنت أحمد، ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Tidak dilupakan juga kepada bapa saudara saya panjang saya pun ada bersama sekali, dan sepupu saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita dapat berhimpun, dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan juga kita semua ini diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat waktu dan ketika ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memilih kita, memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita dapat menghadirkan diri kita ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pun tak sangka boleh mai ikut ni. Kalau ikut jadual hari ni malam ni Masjid Jelutong Pulau Pinang, tapi PKP jadi tersekat, kemudian depa tok mai belah ni. Alhamdulillah dapat berkenalan dengan orang Jitra pada malam ni insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan nikmat kesihatan kepada kita. Kita masih lagi diberikan ruang, nikmat waktu, masa kepada kita, dan kita dapat menghadirkan diri kita ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sebentar tadi pengurusi kata anak almarhum Tuan Guru mewarisi ilmu Tuan Guru, tapi saya tak warisi ilmu lah. Saya bukan siapa-siapa, orang panggil ustaz, orang panggil. Kalau ikut tu tak layak lah, title ustaz pun tak sampai lagi, tak tahu lagi, baru duduk start sikit-sikit saja. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini saya nak bicara satu tajuk berkenaan dengan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sedia maklum, yang mana bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mesti dalam kehidupan dia kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan kata ulama, syukur itu menjadi pengikat nikmat. Nikmat duk ada dah pada diri kita, kesihatan rumah kita, harta benda kita duk ada dah ni, keluarga kita. Bila kita syukur, menjadi pengikat kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat orang kata pengikat nikmat, bahkan akan bertambah nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kamu memang hanya sembah kepadanya sahaja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya fasyakara wa batuliya fasabara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara thumma sakata alaihi salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah qala
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Nabi SAW. Maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kata siapa-siapa yang diberikan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa diberikan kurnia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia diberikan nikmat oleh Allah, u'tiya, diberikan sesuatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, lalu dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa batuliya fasabara, dan siapa-siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah bentuk ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fasabara, dia sabar di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhulima faghafara, kalau jika dia dianiayai, siapa-siapa yang dianiaya, orang buat tak elok kepada dia, faghafara, lalu dia memaafkan orang tersebut. Wa zalama fastaghfara, dan bila mana dia menzalimi, fastaghfara, kemudian dia meminta maaf kepada orang tersebut. Thumma sakata alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia diam sebentar. Thumma sakata alaihi salatu wassalam, Nabi diam saat, Nabi duduk sebentar, Nabi diam sebentar. Faqalu, maka berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lahu ya Rasulullah, apakah dia wahai Rasulullah, apakah dia, mengapa engkau diam ni wahai Rasulullah? Qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah mendapat keamanan dan mereka juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Man u'tiya fasyakara, siapa-siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesihatan dia, mata dia boleh melihat lagi, kaki dia boleh melangkah lagi, nikmat keluarga dia, pekerjaan dia, harta benda dia, fasyakara, maka dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sebegitu dia akan mendapat keamanan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sebegini juga dia akan mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi kata, awwalu man yud'a ilal jannatil hammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud orang-orang yang pertama-tama dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang pertama-tama sekali yang akan dijemput oleh Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ialah manusia-manusia, orang-orang yang suka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahkan lidah dia, banyaknya lidah dia berzikir memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah mereka yang sentiasa memuji Tuhan atas setiap perkara. Dapat apa sahaja yang mereka dapat, maka muji kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Nabi kata, lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha thumma qala alhamdulillah, kana qawluhu alhamdulillah afdal min dhalika kulli. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada umat aku diberikan dunia serta isinya, semua dunia ini diberikan kepada salah seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dunia kosong serta isi-isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah,
dia ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Pentingnya alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, seorang hamba aku bila mana dia berikan dunia, bukan dunia kosong, segala harta benda, emas, perak, semua dalam dunia, segala isinya, kata Nabi SAW, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, niscaya ucapan alhamdulillah itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simple sahaja. Alhamdulillah, tak sampai seminit. Tak sampai seminit kita nak sebut alhamdulillah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut kata syukur, maka seperti yang sedia maklum, seperti yang kita ketahui, syukur itu terbahagi kepada tiga. Bila kita kata syukur-syukur, maka maklum dah, kita tahu dah yang syukur-syukur itu terbahagi kepada tiga. Apa dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, fasyukurul qalbi, ialah syukur dengan hati kita. Kita syukur dengan hati kita, dalam hati kita. Apa dia syukur dengan hati ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-ilmu wal-i'tirafu anna jami'an ni'ami min fadlillah Subhanahu wa taala. Kita ketahui al-ilmu wal-i'tirafu, dan kita akui, kita i'tiraf bahwasanya segala nikmat adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa dalam hati kita. Itu yang dinamakan syukur dengan hati, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa dalam hati segala nikmat ni, banyak sangat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja nikmat yang diberikan adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa dalam hati kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita, bulu kening kita, telinga kita, mulut kita, lidah kita, siapa boleh buat? Tak ada siapa pun boleh buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manusia boleh buat? Ya, boleh buat. Tapi tak boleh buat macam mana Allah buat. Boleh bergeraknya, boleh buat mata, ya boleh buat mata. Boleh melihat ke? Tak boleh melihat. Boleh buat kaki, ya boleh buat kaki. Terang mana sangat kaki manusia yang boleh buat. Tangan boleh buat ke? Ya boleh buat tangan. Tak sama macam Allah buat. Lebih dahsyat, lebih hebat lagi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga boleh buat ke? Boleh buat bentuk dia. Bentuk dia, bunga dia boleh buat. Tapi nak bagi dengar, tak ada siapa pun yang boleh buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Siapa yang bagi ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa dalam hati kita. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita hitung, lemah atas kita nak kira segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Nak kira yang ada pada diri kita sendiri pun tak mampu. Rambut kita ada berapa helai? Tak mampu. Banyak dah nikmat nak kira ni, takkan mampu. Kita akan lemah. Allah habaq dah dalam Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, wa syukrul lisani, syukur dengan lisan kita, dengan lidah kita. Macam mana ni syukur dengan lisan? Al-iktharu minas thana'i 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan, ringankan lidah kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Al-iktharu,
kita membanyakkan minas thana'i, puji-pujian ala Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul dalam satu hadis pernah bersabda, man an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha. Kata Nabi SAW, tidaklah mengurniakan Allah ke atas seorang hamba lalu diucapkan alhamdulillah, melainkan dia telah menunaikan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita dapat satu perkara dalam kehidupan kita, alhamdulillah, maka kita telah tunaikan syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa apa dia? Kata Nabi SAW, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah syukur dengan hati kita. Kita dapat rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata kita, nikmat keluarga, kebahagiaan rumah tangga kita, nikmat kita dengan kawan-kawan, dengan jiran kita, dengan adik-beradik kita, kita rasa dalam hati kita. Bila kita rasa semua itu, kereta kita ke, motor kita ke, kesihatan kita, kita rasa dalam hati kita, ini adalah kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan yang boleh bergerak, kaki yang boleh melangkah main masjid, mata yang boleh melihat lagi, telinga yang masih boleh mendengar lagi, boleh buat kereta sendiri, boleh buat motor sendiri main ni. Ini kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rasa dalam hati kita lagu tu, maka terkeluarlah di bibir kita alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita rasa dalam hati kita dulu, nikmat itu adalah kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja kita fikir dalam diri kita, semua ini kurniaan daripada Allah, maka keluar dengan ringannya, dengan penuh perasaan alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kata ulama, wa syukrul arkani, apa dia? Huwa ayyul jawarih huwa sarafuha fil amali bi ta'atillah wal isti'anatu biha ala maradihi. Kata ulama, syukur yang ketiga ialah syukur dengan anggota tubuh badan kita. Kita syukur dengan anggota tubuh badan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan erti kata, kita menggunakan tubuh badan kita dalam beramal, dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membantu, dan tubuh badan kita ini juga menjadi pembantu untuk kita meraih keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buat benda-benda yang boleh nak mendapatkan redha Allah subhanahu wa ta'ala, nak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan amalan kita, bukan dengan perbuatan amalan kita, ataupun rajinnya kita membaca Quran, rajinnya kita mendirikan solat, bukan. Kata ulama, kita masuk syurga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah. Kata almarhum ayahanda, kalau kita nak balas sebiji mata sebelah saja, nak masuk syurga ni, nak balas, tak mampu, tak terbalas, tak cukup nak dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amalan kita nak tebus sebiji mata sebelah saja cukup dah. Nak tebus dengan amalan kita, semayang kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, nak tebus dengan biji sebelah biji mata yang Allah kurniakan kepada kita, tak cukup lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata ulama, kita masuk syurga bukanlah dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Habis tu tak kena semayang ke, tak kena puasa ke? Tak. Nak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nak dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala macam mana?
bi taatillah, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat Allah bi taatillah, dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita kena. Pasal apa? Sebab kita nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat macam mana kalau tidak dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tu tak boleh tinggal. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kena faham. Memang masuk syurga dengan rahmat, tapi nak dapat rahmat tu macam mana? Bi taatillah, dengan melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, kita gunakan tubuh badan kita, gunakan mulut kita, lidah kita, mata kita untuk nak mencapai, nak merebut, nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah lidah kita. Lidah yang duduk di dalam, tapi lebih bahaya, lebih tajam lagi daripada mata pisau yang paling tajam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat lidah ni yang tak terkata. Kita boleh merasa manisnya, boleh rasa masamnya, boleh rasa orang kata masinnya, baiknya, kelaknya, rasa dengan lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ulama sebut kepada kita, bila mana Allah berikan lidah kepada kita, saya nak sebut satu saja anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berikan lidah kepada kita, maka hendaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat lidah tersebut. Macam mana nak syukur dengan lidah ini, dengan nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab sebut penawar bagi hati dengan memeliharanya. Kita jaga lidah kita, pelihara lidah kita daripada barang yang tiada dijadi akan dia, akan lidah, kerana barang tadi. Apa bayan dia? Daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita, pelihara lidah kita daripada berkata-kata perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tak jadikan lidah kita untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak buat mata kita untuk kita melihat kepada maksiat. Allah tak buat telinga kita mendengar perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak buat kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak buat lidah kita untuk kita mengata, memaki, mengumpat orang lain dan sebagainya. Pasal apa? Wa ma khalaqtu, tidak aku jadikan al jinna, akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan membaca Al-Quran, kata ulama, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lidah kita maka kita gunakan perkara itu ke arah perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk di antaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata zikir itu terbahagi kepada 4 bahagian.
Zikir tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, zikir dengan lisan semata-mata. Ada orang zikir dengan lidah semata-mata. Yang kedua, zikir dengan hati beserta dengan lisan, tapi secara paksa. Dia paksa diri dia, sebut di mulut dia, dia paksa hati dia terima. Dia paksa hati dia juga sebut la ilaha illallah di mulut, dia paksa untuk hadirkan perkataan la ilaha illallah dalam hati dia. Ataupun boleh juga kata ulama, kita sebut di lidah kita, kita hadirkan di hati kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun kita hadirkan perkataan yang kita sebut di bibir kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun kita masukkan makna dalam hati kita, ataupun kita masukkan kalimah la ilaha illallah itu dalam hati kita. La ilaha illallah di bibir, la ilaha illallah juga dalam hati kita. Boleh dua-dua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Imam Ghazali sebut zikir dengan lisan semata-mata. Lidah saja, hati dia tak mai hati dia, tak ingat pun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut macam tu saja, tak ada kesan langsung dalam hati dia. Itu yang pertama, tahap yang bawah. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan hati bersama dengan lisan, tapi secara paksaan. Dia paksa hati dia untuk terima ataupun untuk sebut perkataan la ilaha illallah. Yang ketiga, atas sikit peringkat dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa ada paksaan. Tak ada paksaan dah. Dia sebut di lidah la ilaha illallah, hati tangkap terus la ilaha illallah. Sebut di lidah la ilaha illallah, hati kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada paksaan dah. Itu tahap yang tinggi sikit daripada yang nombor 2 tadi. Kata Imam Al-Ghazali lagi, yang keempat, dia menguasai zikir di dalam hati dan dapat menumpukan 100% kepada zikir dia. Hati dah, seluruh jiwa dia zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat yang paling tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Antara dua ni yang mana yang afdal? Kata ulama, antara lidah dan hati, maka hati itu lebih afdal. Kadang-kadang lidah kita sebut tapi hati kita tidak sebut, yakni kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang betul apa yang ulama sebutkan kepada kita, zikir dengan lisan, tapi sedangkan hati kita itu lalai, tak ingat kepada Allah, tak mai kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, ataupun tak mai perkataan tiada Tuhan, ataupun kalimah tiada Tuhan melainkan Allah dalam hati kita memang. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun macam tu peringkat yang bawah, kurang faedahnya dan kurang manfaatnya dan kurang memberi kesan kepada diri kita, akan tetapi lebih baik daripada kita tak berzikir langsung. Kita jangan kata dah tak mai, tak sebut dah di lidah kita, nak zikir malas. Sebab apa? Pasal tak hadir di hati. Pasal apa? Faedah dah sikit, manfaat dia kurang, kesan dia pun kurang juga kepada diri kita. Tapi kata ulama, daripada tak zikir langsung, lebih baik kita sebut juga walaupun tak mai dalam hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang bertanya kepada orang yang arif, orang yang mahir dalam bidang zikir. Kata dia, kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kami ni tak hadir, tak mai, dia tak rasa perkataan la ilaha illallah dalam hati kami, tak boleh datang ni, tak hadir di hati kami ni. Macam mana lalai? Lidah sebut la ilaha illallah, hati ingat rata, ingat rumah, tempat kerja, dia ingat kepada benda apa, kebun dia, macam-macam ingat rata, motor kereta. Lidah duk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati tak hadir ni, macam mana ni? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab orang yang arif tadi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala
Dia kata syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salah satu anggota kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Daripada tak ada langsung satu anggota yang ingat kepada Allah, ada juga lidah kamu yang sebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun hati kamu tak ingat. Kalau dua anggota lagi baik. Tapi kalau tak ada dua, satu pun alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu anggota kamu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitulah lidah ataupun lisan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepatutnya, sayugianya, seeloknya, bila kita nak berzikir dengan lisan itu, sebaiknya kita hadirkan sekali hati kita untuk sama-sama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mungkin kita kena ada paksaan. Nak hadir mai tu bukan mudah. Memang kena ada paksaan, kena paksa sebut di lidah, paksa juga untuk hadir dalam hati kita la ilaha illallah, kata ulama. Tapi lama kelamaan kita ulang hari-hari, pagi, petang, siang, malam, duk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilah, kita paksa mai la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Almarhum Tuan Guru pesan, dia kata hadirkan maksud ataupun makna la ilaha illallah. Tapi ulama sebut boleh pilih dua, perkataan kalimah la ilaha illallah ataupun makna. Tapi pesan almarhum kepada saya, hadirkan makna dia. La ilaha illallah di bibir, tiada Tuhan melainkan Allah di hati kita. Ulang-ulang macam tu, paksa-paksa macam tu, insya-Allah lama kelamaan dia akan mai sendiri. Dia akan naik kepada peringkat tanpa ada paksaan lagi. Waktu itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sampai sahaja waktu peringkat itu, tingkatan itu meningkat kepada peringkat yang sebegitu, maka dia tak senang duduk, dia takkan rasa sabar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia sudah merasakan kemanisan, kelazatan, keindahan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada paksaan dah pada diri dah. Mula-mula dia paksa sebut la ilaha illallah dengan lidah, tak ada pun di hati, sebut juga lidah. Lama-lama dia sebut di lidah, dia hadirkan, paksa mai dalam hati. Lama-lama tak kena paksa dah, tak ada paksaan dah, sebut di lidah, bang, dia mai terus dalam hati, tiada Tuhan melainkan Allah. Duk saja-saja, tak sabar pula nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Rasa manisnya, indahnya, lazatnya teringat ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu anggotanya adalah lidah kita. Kita gunakan ke arah perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengumpat, jangan kita memaki, jangan kita guna lidah kita ini untuk mencela manusia-manusia yang lain dan sebagainya. Itu bukan tujuan Allah jadikan lidah untuk kita. Bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdusta, kita berbohong, menyakiti hati orang lain ataupun boleh merosakkan, memudaratkan orang lain, maka itu dikira dosa yang besar. Dosa besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong saja mudah, kadang-kadang lidah kita mudah sangat nak cakap lepas-lepas ikut orang, tapi tak betul pun. Apa dia erti dusta? Apa dia ta'rif dia? Adamu mutabaqatil khabari lil waqi', ialah berita yang tak sama lil waqi', pada keadaan yang sebenar. Itu yang kata bohong. Cerita benda tak betul, duk reka sana reka, pusing kono kono, tak betul pun. Tapi yang paling bahaya, pembohongan itu, pendustaan itu melibatkan orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, merosakkan, memberi kesan yang tak baik kepada orang lain. Itu dosa besar. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bohong kita, dusta kita tak ada sangkut dengan orang, antara hidup dan mati tak ada sangkut pun dengan orang lain, tak ada menyakiti pun orang lain,
maka itu kata ulama dikira dosa kecil. Dosa kecil ni hingga sikitlah kita buat ibadah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kaki kita nak main masjid, dosa kecil digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sembahyang, nak angkat takbir ni, dosa-dosa didatangkan atas kepala kita, atas bau kita. Ketika mana setiap kali kita rokok, kita sujud, jatuh berguguran dosa-dosa kecil yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa yang besar, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada taubat nasuha dengan ada syarat-syaratnya. Syarat yang 3 yang saya rasa tak sempat nak sebut dah, semua dah maklum dah perkara itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tak boleh nak pergi jauh dah. Loceng pun dah bunyi, jadi kita berhentilah. Kalau gusti pun dia dah stop lah ni, loceng bunyi lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak sempat nak cerita semua. Mudah-mudahan takat itu ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma 'allimna wa fahhimna 'ilma asy-syari'ati wat tariqati wal haqiqati wasta'malna biha bihurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.